Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk hadir dalam majlis ini, dan yang paling penting kita mengharapkan dengan ilmu yang kita dapat Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kekuatan kita dan beristiqamah dalam siri amalan, dan yang paling penting Allah terima amalan kita dan dimasukkan kita ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita masih lagi membicarakan satu perkara yang besar berkaitan dengan an-nihayah fil fitani wal malahim, yakni akhir zaman ataupun bencana dan peperangan, seperti mana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya termasuk persoalan gaib yang sedang kita berhadapan ataupun kita menuju ke perkara tersebut. Karena apabila membicarakan persoalan-persoalan yang akan datang, ia termasuk persoalan gaib yang bakal kita lalui. Adapun persoalan-persoalan yang lepas, persoalan gaib yang telah dilalui oleh umat-umat yang terdahulu. Oleh kerana itu, perkara-perkara yang begini memerlukan dalil yang sahih supaya kita dapat berada di atas jalan yang betul. Apatah lagi peristiwa akhir zaman merupakan peristiwa yang menggerunkan, yang menggoncangkan akidah, yang boleh menghilangkan keyakinan, yang boleh menyebabkan kita kekal dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, berhati-hatilah. Bila kita berada di akhir zaman ini, berjalanlah dengan cara yang betul, dengan ilmu yang tepat, dan beristiqamahlah dengan ilmu itu, dan berjemaahlah kita, jemaah yang membawa kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita masih lagi dalam bahaskan tajuk besar pemberitaan Rasulullah terkait fitnah-fitnah yang membinasakan, hingga berpegang teguh pada agama itu, agamanya saat itu laksana memegang bara api. Ya, muka surat 105. Siapa yang ada buku yang macam saya ni? 105. Dengan arti kata lain, Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita, hai ahli sunnah, kamu telah melibatkan diri kamu sebagai orang yang cuba nak membawa risalah yang betul, membawa risalah sunnah, membawa risalah tauhid. Kamu akan diuji. Kamu akan diuji kenapa risalah yang kamu nak bawa itu merupakan risalah yang besar. Jika Muhammad pada satu ketika, yakni Rasulullah satu ketika sendiri diuji, di saat dia seorang, lepas tu diikuti dengan Khadijah, diikuti dengan Abu Bakar, hanya 3 orang pada ketika itu untuk menyampaikan risalah tauhid, risalah yang benar, maka Rasulullah diboikot, walaupun dia tu orang yang terbaik bagi penduduk Mekah pada ketika itu. Tidak ada lelaki yang terbaik seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia terus ditentang oleh kaumnya, ditentang oleh masyarakatnya, ya, disebabkan membawa risalah yang betul. Kita ni siapa? Kita bukan Rasulullah, bukan sahabat, bukan tabi'in, walau tabi'in. Dahlah kita dengan kekurangan ilmu, kejahilan kita, daripada zaman jahiliah atau zaman kejahilan kita masuk ke zaman yang baru, kita nak berada di jalan yang betul, tentulah ujian itu lebih besar. Ya, dalam siri dakwah tidak semudah yang disangkakan. Namun begitu, bagi kita, bila kita berada di atas jalan yang betul, jangan kita berganjak, jangan kita, apa kata orang, ya, rasa malas, rasa dah putus asa, jangan. Istaqim, fastaqim kama umirt. Ya, hendaklah kita istiqamah, luruskan kita punya perjalanan seperti mana yang diarahkan oleh Allah. Kenapa Rasulullah mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiyal amrullah. Akan berterusan di kalangan umat aku yang akan menegakkan kebenaran.
hanya dimiliki oleh Ta'ifatul Mansurah ataupun Firqatun Najiyah ini, golongan yang berjaya, golongan yang mendapat pertolongan Allah ini, yang akan berterusan sampai hari kiamat. Dan mereka inilah ghuraba, orang yang asing di akhir zaman. Ya. Dan sehingga datang keputusan Allah, yakni mati atau menang ataupun mati syahid. Tuan-tuan dan puan-puan, busyra, khabar gembira kepada kita semua. Ya, oleh kerana itu istiqamahlah. Jadi bab yang berikut, nasihat Rasulullah agar tabah menghadapi gangguan ketika terjadi berbagai fitnah dan tidak ikut terlibat di dalam keburukan. Oleh kerana itu dalam tajuk ini amat penting, ya, kita diarahkan untuk tabah, ya, bersabar dalam menghadapan gangguan ketika terjadinya fitnah dan tidak ikut terlibat. Jangan kita pula yang jadi salah seorang dari penyebar fitnah ataupun orang yang dikaitkan dengan pembawa fitnah, ujian-ujian akhir zaman. Jangan. Diarahkan sabar dan cuba jauhkan diri kita. Oleh kerana itu, hadis yang pertama yang diketengahkan, Abu Daud menuturkan, Musaddad menceritakan kepada kami, Abdul Waris bin Sa'ad menceritakan. Kepada kami dari Muhammad ibnu Jahadah, dari Abdurrahman ibnu Sarwan, dari Huzail, dari Abu Musa Ash'ari, Rasulullah bersabda, Inna baina yaday sa'ah fitanan ka qita'il layli al-muzlimi yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im wal qa'imu fiha khairun min al-mashi wal mashi fiha khairun min as-sa'i fakassiru qisyakum wa qatti'u awtarakum wadribu bisuyufikumul hijarah fa in dukhila ala ahadin minkum falyakun ka khair ibni Adam. Okey, maksudnya sesungguhnya menjelang hari kiamat akan terjadi fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam dan kelam, ya. Maksud nak menceritakan akan berlaku pada hari ini fitnah yang begitu dahsyat sampai seolah-olah kita berada di malam yang kelam ataupun malam yang gelap sampai tak nampak, ya, kita tak nampak betul ke tidak ke pasal kelam kan. Ya, kalau maksudnya kita meraba-raba mencari tempat ataupun macam mencari suis lampu kat mana ke gelap. Menunjukkan pada waktu itu walaupun kebenaran kita dah tak nampak. Bukan kebenaran itu tidak ada. Bukan kebenaran itu tidak nampak. Orang yang ada ilmu dia akan nampak. Tetapi masalahnya bila kita kekurangan ilmu, kejahilan itu lagi banyak, lebih banyak, maka kebenaran kita tak dapat pastikan. Kerana apa? Kejahilan kita. Sedangkan jelas bagi kita, alhamdulillah, orang yang mempelajari Quran dan Sunnah clear, tak jadi masalah. Kan? Bila Rasulullah kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Kita dah belajar dalam sifat solat Nabi. Kita nampak. Bila tengok orang tu buat, macam mana dia solat tu? Tak betul tu. Kita tahu. Ya, kita nampak. Kerana ilmu tu yang menyinarkan. Inna ilmu nura, kata Waqi' kepada Imam Syafi'i. Al-ilmu nura, an-nura la yuqta li'asi. Sesungguhnya cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Orang yang jahil tak ada. Berbeza orang yang ada ilmu. Laki belah sini. Berbeza orang yang ada ilmu. Orang yang jahil, langit dengan bumi. Orang yang ada ilmu, mata. Orang yang tak ada ilmu, tak ada mata. Antara kita pun jelas, ya. Di kalangan kita ada bidang kedoktoran, bidang perniagaan, bidang berbagai-bagai bidang, ya. Macam saya tak reti bahagian mekanik, ya. Baik motor tak reti, baik handphone pun tak reti, hempaskan lagi dah. Ya, susah-susah, beli baru, bang kata. Kita tak, bukan bidang kita. Bila bukan bidang kita, kita buta, jahil, tak boleh nak buat apa. Orang yang bukan bidang agama, dia tak nampak jalan agama. Lepas tu dia nak bicara agama, memang tak kena. Orang kafir nak membicarakan Islam, tak logik. Mereka tak kenal Islam. Walau mereka belajar pun, keimanan mereka tak sama dengan orang Islam. Nampak tak? Itu dinamakan ilmu, itu cahaya. Ilmu itu nampakkan jalan kita. Walau apa bidang,
Bidang fardu kifayah yang kita terjun sama-sama. Ya, semua telah terjun dalam bidang fardu kifayah. Kerana fardu kifayah terlalu luas. Ya. Fardu ain mesti disettlekan oleh tiap pribadi, tetapi fardu kifayah masing-masing ingin mengautkan ganjaran pahala yang besar. Walaupun maklimah penjual nasi lemak tu, dia menunaikan tuntutan fardu kifayah sebenarnya. Ya, daripada ahngau yang jual itu, ahcong ke yang jual nasi lemak, orang kafir, maka orang Islam mewakili bagi orang Islam satu pelepasan fardu kifayah. Nampak tak? Okey. Ada yang pandai buat nasi lemak, ada yang tak pandai buat nasi biryani. Ya, pagi tadi saya buat nasi biryani kan. Ada orang minta buat nasi biryani. Pukul 4 pagi bangun. Ya, sampai sini pukul 9 tadi. Permintaan. Pasal saya minat. Yalah, saya minat masak kan. Saya mahir dalam satu bidang. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tu dia ilmu. Oleh kerana tu ilmu itu cahaya, dia akan membuka kegelapan. Bukan kerana masalah ini adalah masalah gelap, tak dapat nak beza. Boleh beza. Tetapi disebabkan kejahilan, dia tidak dapat membeza antara hak dengan batil. Disebabkan batil itu datang dengan banyaknya dan menonjol. Mana tidaknya apabila Rasulullah mengatakan akan berpecah umat aku kepada 73 firak. Satu je betul. Yang lain semua membawa ke neraka. Yang membawa ke neraka ini menonjol. Dengan banyaknya. Tiba-tiba yang membawa sunnah itu hanya sedikit. Tak dikenali. Ataupun tak difahami. Sehingga mereka menuduh mereka ni ahli bid'ah. Subhanallah. Nasib ahli sunnah di akhir zaman. Ala kulli hal, nak menceritakan hanya orang-orang yang berada di atas manhaj yang betul ini yang mengenal. Itu tak betul. Itu tak betul. Ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kita berada di masyarakat kampung kita. Ya, saya orang Perak, orang Bota, ya, kalau balik itu berbagai-bagai perkara yang ada dalam minda tu nak menyelesaikan masalah masyarakat kampung. Bukan senang. Kerana mereka datang dengan perkara-perkara yang asing. Bukan asing apa? Dah menjadi adat kepada masyarakat. Macam mana kita nak hadapi? Semua orang kampung kata itu yang betul. Kita balik-balik datang sekali-sekala nak cakap itu tak betul. Susah tu. Tetapi cahaya ada pada kita. Kita nampak benda tu tak kena. Bila orang kampung buat kenduri kendara, tolak bala atas alasan apa? Sial pada binatang-binatang tertentu. Masyarakat kampung buat. Kita tak buat. Ustaz, doa selamat tu Ustaz. Salah ke? Habis. Tuan-tuan dan perempuan, ajib ya. Orang-orang yang berilmu terasing pada ketika itu, nak tegur, payah. Yang syok sekali, dia pergunakan ustaz ni hanya apa? Ustaz ni majlis kahwin, selawat lah. Tang situ je. Suruh selawat waktu majlis, pengantin datang. Itu kerja ustaz. Dia buat acara-acara yang tak senonoh dalam majlis kahwin, dia tak fikir. Ya, oleh kerana itu satu ujian yang besar. Dalam hadis ini sesungguhnya menjelang kiamat akan terjadi fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam dan kelam. Seorang yang beriman pada pagi hari dan menjadi kafir pada petangnya, dan seorang itu beriman pada petangnya menjadi kafir pada pagi harinya. Maksudnya ulama mengatakan bahawa dia Masya Allah sembahyang subuh apa semua, tetapi amalan-amalannya dah bercampur baur dengan perbuatan orang kafir. Bukan dia pergi istihad aku murtad, lepas tu aku Islam balik. Tak. Tetapi amalan siangnya, paginya seperti orang Islam, tetapi lepas tu amalan-amalan lain tu diikuti dengan amalan-amalan perbuatan orang kafir. Ya, na'udzubillah min zalik. Ini yang disebutkan. Pagi Muslim, petang kafir, petang Muslim, pagi kafir. Kerana acara-acara perkara-perkara yang tidak jelas, yang dah confirm bukan daripada syariat Muhammad, syariat Allah, yang tetap Allah tetapkan, dia buat. Maka dia seperti orang kafir juga. Maaf kata misalan, pagi subhanallah, kita solat subuh berjemaah apa, habis zikir-zikir pagi dan petang, sampai tengah hari, petang, ada apa tu? Happy birthday. Menyambut hari kelahiran. Nanti ada kata, apa salahnya? Okey, ala kulli hal, kita katakan bukan syariat Rasulullah. Perbuatan yang ditonjol orang kafir.
Ya, dengan tiup kek sampai makcik tu 60-70 tahun pun nak tiup kek. Habis tersembur semua aliwa dia. Tercabut gigi. Kita pun bagilah hadiah. Kenapa tak bagi hadiah kain kapan pada makcik yang begini? Pakcik yang begini? Jangan bagi kek yang bulat tu dengan bunga-bunga. Bagi kek tu bentuk kubur batu nisan. Supaya dia tengok, alamak nak tiup ke nak apa ni? Nak tiup ke apa? Suruh dia berfikir sedikit. Dah tua. Pasal saya menyaksikan makcik tu merajukkan anak tak buat happy birthday untuk dia. La ilaha illallah. Dah tua bangka. Kan? Maaf kata kubur dah panggil mari-mari, masih lagi nak happy birthday. Bertaubatlah. Waktu bertaubat, umur dah 60. Umur 60 ni, Masihi bersamaan 63 Hijrah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada contoh Rasulullah adalah contoh yang terbaik. Umur Rasulullah wafat pada umur 63 Hijrah. Itu yang perlu difikirkan. Bila seseorang itu dah berada pada usia 60 Hijrah, ya, lebih kurang 57 tahun, maka dia telah masuk dalam kawasan penantian. Kerana Rasulullah mengatakan kebanyakan umat aku akan mati dalam tempoh 60 ke 70. Kalau kita pergi ke bank, ya, ambil nombor, pergi ke hospital ambil nombor, ya, kita tunggu kaunter tu panggil. Itulah antara umur 60 ke 70. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara masalah besar bagi kita. Akhir zaman telah bercampur aduk kefahaman kita yang menyebabkan pagi kita beriman, petang kita kafir. Petang beriman, pagi kafir. Disebabkan bercampuran aduk dalam minda kita perbuatan orang kafir, kita ingat perbuatan orang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, orang yang duduk di saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berjalan saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan cepat. Ya. Patahkan busur panah kalian. Okey. Waktu kejadian fitnah ini, siapa yang berada di dalam rumah lebih baik, yang terbaik. Kenapa? Dia bila keluar je fitnah itu akan berlaku. Bila kita sebut fitnah, ujian-ujian. Ya, bukan fitnah cakap-cakap orang fitnah aku, tak. Ujian-ujian yang akan menggadaikan iman-iman kita. Maka dia, orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang berlari, berkenderaan, yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kerana apa? Bila kita keluar daripada kawasan rumah kita, semua fitnah, ujian. Sampai ke muncak kita berada di tempat yang penuh ujian, waktu itu kita tergadai. Itu pasal di saat orang yang ada seperti gadget ni lebih berbahaya daripada ada yang makcik tu pakai gadget yang kita kata yang 20 yang harga RM90 je tu. Tak ada gambar, tak ada apa. Kan? Kenapa fitnah pada handphone ni besar berbandingkan dengan handphone yang tak ada gambar, tak ada apa tu. Tak ada internet. Pasal apa? Tak ada apa nak tengok, kan? Kenapa fitnah kekufuran akan datang di sini? Di atas jari-jari jemari kita. Dahsyat. Tuan-tuan dan puan-puan. Sampai tahap makcik yang duduk di rumah tak reti apa-apa tu lebih afdal, lebih baik, ya, demi menjaga imannya. Kita tak mengatakan dengan lalainya teknologi itu lebih baik, tak. Tetapi orang yang ada teknologi, yang kemahiran teknologi, tapi dia takut pada Allah, itu yang terbaik. Tetapi nak menceritakan makcik yang tak tahu apa-apa, pakcik yang tak tahu apa-apa, dia terselamat daripada godaan fitnah, ujian di akhir zaman. Ya, kadang-kadang sakit kepala kita bila memikirkan. Kenapa? Kita takut. Apabila Rasulullah mengatakan pagi beriman, petang kufur. Petang beriman, pagi kufur. Sehingga Rasulullah memberi misal orang yang duduk di rumah itu lebih baik. Ya, dan memang iya. Dan kita berada pada zaman ini. Okey. Dia macam kaedah zaman sekarang ni lah. Covid dah datang. Duduk rumah. Semua akur. Semua duduk rumah. Nampak tak keimanan kita pada Covid kan? Alangkah indahnya keimanan kita kepada Allah macam tu. Ya. Arahan Allah terus ikut. Arahan Allah terus ikut. Tuan-tuan dan perempuan, itu adalah satu perkara yang perlu kita fikirkan. Seruan Allah sambut. Seruan Allah sambut. Cukup cantik. Macam mana sekarang bila kerajaan istihad, Covid mula merebak balik. Kelang kabut. Pakai mask, pelitup muka, jangan keluar.
kawasan merah jangan pergi. Subhanallah, kita akan akur, patuh. Itulah iman. Ya. Cuba sambut seruan Allah. Tuan-tuan dan perempuan, kalau dengan keyakinan hati kita dalam menyambut seruan Allah begitu, iman kita tinggi. Allahu Akbar. Bila kita dengar arahan Allah, as-sam'u wa ta'ah, memang kita, kedudukan kita tinggi. Tapi siapa yang nak tengok bila bab agama, ya, pandang remeh je. Cukup memadai Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih lagi di atas kawasan kita, ataupun kita tak hirau langsung azan yang orang laungkan itu. Subhanallah. Baik. Orang yang berjalan saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan cepat. Patahkanlah panah-panah kalian, putuskanlah tali-tali panah kalian, dan pukullah pedang kalian dengan batu. Jika seseorang memasuki rumah seorang di antara kalian, maka jadilah seperti yang terbaik di antara dua anak Adam. Ya, muka surat 106. 105, 106. Maka di sini mengisyaratkan Rasulullah SAW mengajar kita supaya bila berlaku fitnah, kerana fitnah ini telah berlaku pada peringkat awal. Apa dia fitnah itu? Berlaku di zaman peperangan, di zaman Khalifah Amirul Mukminin Ali, yang mana berlaku perang Siffin, perang Jamal, yang mana Rasulullah di kalangan para sahabat mengeluarkan pedang, tetapi pedang kayu. Maksudnya kalau ketuk tikam apa tak jadi apa-apa. Kerana mereka mengikut arahan Rasulullah SAW. Ini fitnah yang besar. Sehingga dikatakan patah panah. Para sahabat patah panah mereka dan buang. Ya, sampai begitu sekali. Kerana apa? Takut fitnah yang terjebak dalam keadaan yang dahsyat. Dan kita berada pada zaman fitnah yang lebih kurang begitu juga pada zaman ini. Maka jika seorang itu masuk ke dalam rumah kamu, ya, nak melakukan kejahatan ataupun nak membunuh kamu, maka jadikanlah kamu salah satu seperti anak kepada Adam, yakni kisah Qabil dengan Habil. Ya, siapa yang baik, siapa yang tak baik, yang membunuh itu tidak baik. Disebabkan, ya, peristiwanya ialah perasaan cemburu yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Maidah. Cuba buka surah Al-Maidah, kita tengok sedikit cerita Qabil dengan Habil ni. Sebentar. Oh, laju aja Hashim ni. Semangat. Okey. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam, yakni Habil dan Qabil. Menurut yang sebenar, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka, yakni Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yakni Qabil. Lalu dia berkata, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Okey, kisah Qabil dengan Habil. Dan kisah Qabil dengan Habil adalah satu kisah yang permulanya terjadi pembunuhan. Ya, disebabkan perkara ini syaitan dimasuk dalam hubungan adik-beradik itu sendiri. Dan ini adalah peristiwa berkaitan dengan cemburunya salah seorang. Qabil abang, Habil adik. Dalam peristiwa ni, apabila Allah mengarahkan siapa yang menang atau siapa yang baik, maka ianya diterima oleh Allah, maka hendaklah kedua-duanya membuat satu korban. Maka dikatakan Habil membuat satu korban dengan binatang ternakan yang paling gemuk, paling besar. Dikatakan Habil bahagian ternakan, Qabil bahagian pertanian. Lalu Qabil menyerahkan buah-buahan, ya, tetapi tidak buah yang baik-baik.
Maksudnya kalau dia bagi durian tu durian mangkor, apa lagi? Ya. Kelapa tu dah buruk. Maksudnya dia berikan bahagian tu. Tiba-tiba bila mereka letakkan persembahan mereka, barang yang untuk diserah korban kepada Allah, maka datang api dari langit dan memakan atau membakar yang Habil punya. Bila api datang membakar korban itu amalan dia diterima pada zaman dahulu. Ya, syariat itu berlaku zaman dahulu, zaman Nabi Musa pun berlaku, sampai zaman Rasulullah tidak. Itu pasal di kalangan orang Yahudi ataupun orang kafir Quraisy minta kepada Rasulullah, kalau betul kamu wahai Muhammad sebagai Rasul, datangkan api dari langit, ya, nak makan korban. Rasulullah bukan kehendak dia, kehendak Allah. Okey, jadi Habil apabila makanan itu dibakar, maksud dia amalan dia diterima, lalu Qabil pun geram, aku bunuh kamu. Subhanallah. Kalimah yang dikeluar oleh Qabil, alangkah indahnya jika dia kata astaghfirullah, berarti aku salah. Okey, lalu Allah ceritakan di sini, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Ini yang Rasulullah kata. Jadikanlah seperti Habil. Orang nak buat kamu, buatlah, aku serahkan diriku kepada Allah. Bukan kita pergi, mu pelupuh, aku pelupuh. Tapi tengoklah keadaan. Kalau orang tu gedebel sangat, ya, buat sesuatu yang tak kena, dia ada kaedah-kaedah lah, ya. Jangan sampai aku nak mencuri kat rumah kamu, curilah kan. Itu bukan sabar, itu bengap. Garangnya. Okey, baik. Ini dia gambaran yang Allah ceritakan yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Jadikanlah seperti jika berlaku seperti yang dibuat oleh berlaku dalam peperangan Siffin dan juga peperangan Jamal. Para sahabat melakukan perbuatan yang Rasulullah arahkan, ya. Jadi kalau seperti yang terbaik di antara dua anak Adam. Sudah tentu kisah ini berkaitan dengan Habil. Baik, hadis ini kedudukan hadis yang diriwayatkan oleh ni sahih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berusaha kita menjadi orang yang terbaik. Pertama, banyakkan ilmu yang bermanfaat. Pastikan kita menjadi penuntut ilmu. Pastikan kita takkan rugi kerana ilmu itu cahaya. Okey. Selanjutnya Imam Ahmad menuturkan, marhum menceritakan kepadaku, Abu Imran Al-Jawni bercerita dari Abdullah bin Samit dari Abu Zar berkata, suatu ketika Rasulullah naik kenderaan. Kemudian beliau memboncengkanku di belakang. Beliau berkata, wahai Abu Zar, katakan kepadaku, jika orang-orang ditimpa kelaparan hebat hingga engkau tidak mampu bangun dari tempat tidur untuk menuju masjid, apa yang akan engkau lakukan? Aku menjawab, Allah dan Rasul lebih tahu. Baginda bersabda, bersabarlah. Beliau kemudian bertanya, wahai Abu Dzar, katakan kepadaku, jika orang-orang yang tertimpa kematian yang berat, apa yang akan engkau lakukan? Aku menjawab, Allah dan Rasul itu yang mengetahui. Lalu Rasulullah mengatakan, beliau bersabda, bersabarlah. Baginda bersabda lagi, bertanya, wahai Abu Dzar, apabila orang-orang saling berperang satu sama lain hingga rumah kayu tenggelam oleh darah, apa yang akan kau lakukan? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Baginda bersabda, tetaplah berada di rumahmu dan tutuplah pintumu. Abu Dzar bertanya, jika aku meninggal rumah lalu aku mengambil pedangku? Baginda menjawab, kalau begitu kau ikut terlibat bersama mereka dalam fitnah yang mereka lakukan. Namun jika kau takut kilatan pedang, tutuplah wajahmu dengan ujung serbanmu, agar ia, yakni orang masuk ke rumahmu, kembali dengan membawa dosanya dan dosamu. Okey. Jadi dalam kisah ini, hadis ini yang dikaitkan oleh Musnad Imam Ahmad dan Abu Daud Ibnu Majah. Okey. Secara kasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dzar. Ya. Abu Dzar,
seorang lelaki yang di antara orang yang begitu zuhud, yang dianggapkan sebagai orang yang paling zuhud di kalangan para sahabat. Dan dia juga pernah meminta jawatan kepada Rasulullah. Rasulullah tak bagi jawatan kat dia. Dan sebanyak 3 kali dia minta jawatan. 3 kali Rasulullah tolak. Kalau kita Rasulullah kalau kita kena tolak, boikot mau tu, lompat parti mau tu, kan? Tak, Rasulullah Abu Dzar tidak begitu. Tetapi di akhir Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, anta rajulun dhaifun, kamu adalah lelaki yang lemah. Sesungguhnya orang-orang yang ketagih ataupun menjadi pemimpin ini akan menyesal di akhirat kelak. Dia akan menyesal di akhirat kelak dengan apa yang dilakukannya. Kenapa? Kepimpinan bukan sebarangan. 10 kita, di bawah kita 10 itu yang akan dihisapkan depan Allah, dipertanggungjawabkan. Ini kan pula berjuta manusia, berat tuan-tuan dan perempuan. Kita berebut nak jadi ketua cawangan lah, bukan ketua cawangan je, ya, nak jadi menteri lagi lah, kan? Na'udzubillah min zalik. Syar, ya, syar, bagi saya syar. Ya, saya agak tertarik di kalangan orang-orang yang tertentu lah, orang yang libatkan politik. Ya, sebelum tu dia bukan orang politik pun, tapi dia tengok, dia fikir, lalu dia bersembang lah, boleh ke masuk dalam kelompok yang macam ni, kita cuba nak islahkan. Niat dia baiklah, kan, macam setengah orang niat nak islah baik. Tetapi yang menarik, cara dia nak masuk tu, dia akan bertanya syekh. Dia pergi bertanya ustaz tu, ni bukan ustaz Malaysia. Nun, misalnya dia pergi bertanya di syekh tanah Arab, salah seorangnya almarhum Allahyarham Syekh Abdullah Sabt, seorang ulama besar di Kuwait. Pasal waktu dia bertanya tu saya ada. Ya, saya bertiga. Saya tengok dia bertanya, dia tanya syekh tu. Syekh tu pun jawab, mula menong, ya. Lepas tu dia menjawab. Saya ingat dia tanya dengan syekh seorang tu, rupanya dia tanya lagi syekh. Oleh kerana tu orang yang masuk tu, ya, saya menghormatilah kerana dia masuk bukan saja-saja masuk. Ya, dia masuk dengan bertanya pada ulama-ulama. Jadi orang yang macam itu rasanya dia bukan untuk kepentingan. Jadi tetapi yang masalahnya bila kita masuk ada kepentingan. Tetapi tak dinafikan, hanya Allah yang mengetahui dalam bab ini. Maka Abu Dzar, Rasulullah kata jangan. Kerana kamu lelaki yang lemah. Sesungguhnya setiap orang yang memegang jawatan itu akan menyesal di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Kerana kita semua menjadi pemimpin, paling kurang pemimpin keluarga. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, waktu tu dia membonceng. Kalau ikut membonceng ini, Rasulullah menaiki keldai. Ya, keldai. Okey, keldai macam zaman sekarang kapcai lah. Okey. Rasulullah ada keldai, ada bagal, ada kuda kencang, ada unta. Oh, 4 sekali. Semua dia ada. Kita ada keldai, kapcai, ada kecil sikit basikal, kambing, kan? Motor. Okey, berarti Rasulullah dia kedudukannya hebat. Itu pasal bila Rasulullah naik keldai, bukan masuk apalah pemimpin naik keldai, tak. Ya. Itu warak, apa orang kata, ketakwaan dia, ya. Dia naik tu, kalau kita naik tu rasa malu-malu. Lepas tu dapat kena BMW sebiji yang besar-besar tu, ya, Porsche ke. Itu lain pula, naik-naik kembang tu masalah jiwa kita. Ianya tak menjadi masalah. Kalau orang tu ada benda tu, dia takut kepada Allah, ahlan wa sahlan, tak menjadi masalah. Tak salah kalau kita beli kereta besar-besar, ya, untuk kegunaan yang baik. Jadi di sini dalam bab ini Rasulullah naik keldai bersama Abu Dzar. Okey, naik keldai. Jadi dia bertanya, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, katakan kepadaku jika orang-orang yang ditimpa kelaparan hebat hingga kau tidak mampu bangun dari tempat tidurmu untuk menuju masjid, apa yang akan kau lakukan? Okey? Jika kamu lapar sangat-sangat sampai nak ke masjid pun tak larat, apa yang kamu lakukan? Memberontak, demonstrasi, apa? Ya. Lalu Abu Dzar menjawab. Tengok macam mana Abu Dzar menjawab. Dia boleh jawab. Boleh jawab lain. Boleh. Bagi saya ya Rasulullah, boleh dijawab. Tapi tahu tak kita bagaimana adab para sahabat bersama Rasul dia?
Ini kita kena pelajari, macam adab pelajar dengan guru macam mana, ya, ada adab dengan orang alim, ada kaedah-kaedah. Abu Dzar boleh jawab, kerana ini bukan satu hadis yang kita menyaksikan. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang mengetahui. Kenapa? Dia termasuk dalam persoalan yang wallahu a'lam, mungkin ada jawapan yang terbaik yang Rasulullah akan jawab. Memang Rasulullah akan jawab yang terbaik. Lalu dia beradab dengan Rasul, dia katakan apa? Ya, Allah dan Rasul lebih tahu. Nampak tu? Satu kalimah yang digunakan, beradab dengan Rasulullah, Allah dan Rasul lebih tahu. Datang kita masyarakat di sini, masyarakat manusia kita di Malaysia ke, ya, Allah dan Rasul tak tahu, meh kita tambah amalan-amalan kita. Jahatnya kita, biadabnya kita kepada Allah dan Rasul. Bila Allah kata begini, tambah sikit. Kita tak puas hati kan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Rasulullah kata berzikir begini, kita tambah sikit, joget-joget sikit, ya, hentak-hentak sikit kepala. Na'udzubillah, syar. Ya, masyarakat kita terlibat dalam perkara yang jahat, yang menghina Allah dan Rasul. Abu Dzar mengatakan hanya Allah dan Rasul lebih mengetahui. Lalu baginda berkata, bersabarlah. Sabar. Ya. Dengan arti kata lain, tuan-tuan dan puan-puan, hadis-hadis yang begini perlu kita teliti elok-elok. Sampai satu kemuncak hadis yang Rasulullah terangkan berkaitan dengan pemerintahan, pemimpin ambil harta kamu dan pukul kamu. Apa Rasulullah kata? Sabar. Satu kalimah yang sukar kita faham. Ya, sukar kita faham bila berlaku. Bila berlaku, mula komen-komen, khawarij kita dah keluar daripada diri kita. Sebelum tu tak ada apa. Sebelum tu sunnah. Tapi bila berlaku, dah khawarij itu datang. Tak puas hati itu. Kerana kita tidak berlapikkan dengan kaedah syarak. Okey. Baik. Baginda kemudian bertanya, wahai Abu Dzar, katakan kepadaku, jika orang yang ditimpa kematian berat, apa yang akan dikau lakukan? Dengan berbagai-bagai berlaku peristiwa, mati, coronavirus apa semua tu, apa yang perlu kamu lakukan? Komen kerajaan, begitu gini, apa semua, tak puas hati kan? Rasulullah kata, Abu Dzar menjawab, hanya Allah dan Rasul, adab yang mengetahui. Lalu Rasulullah mengatakan, sabar. Bersabarlah. Pasal kita melihat komen-komen yang tak berapa sihat dalam keadaan situasi yang tidak membantu. Sabar. Ya, kita bukan bidang dia, bersabar ajalah. Tetapi bila kita bukan bidang nak mengkritik, itu yang sakit tu. Dia kadang-kadang orang ni dia suka kritik macam kita lah. Ya, pergi ke stadium, tengok orang main bola, pum, tendang keluar, tak reti main bola, cewa. Macam dia tu pandai sangat. Ya, oi, masuk kiri, sepak kanan. Oh, kita pun keluar. Kalau kita pandai, kita dah masuk. Oleh kerana kita tak pandai, tu yang jadi penonton. Tapi itulah tabiat masyarakat kita, tak pandai, kritik lebih. Bila bagi, tak reti nak buat. Ya, inilah masyarakat. Oleh kerana itu sabar. Sabarlah. Ya, sabar. Baik. Beliau bertanya lagi, wahai Abu Dzar, apabila orang-orang yang saling berperang satu sama lain hingga rumah kayu tenggelam oleh darah, yakni bergaduh perbunuhan, apa yang akan engkau lakukan? Lalu Abu Dzar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Baginda bersabda, tetaplah berada di rumahmu dan tutuplah pintumu. Abu Dzar bertanya, jika aku meninggalkan rumahku lalu aku mengambil pedangku? Abu Dzar baru bagi pandangan dia pun jadi hairan. Kenapa nak kena duduk sampai dah masuk urusan rumah tanggaku? Ya, fitnah tu. Lalu baginda menjawab, kalau begitu kau ikut terlibat bersama mereka dalam fitnah yang mereka lakukan. Rupanya benda-benda yang begini fitnah yang dicipta oleh mereka. Kalau kita zaman sekarang kita konspirasi lah. Dia buat bagi hangat-hangatkan, bangun semua. Rupanya kita adalah orang yang terlibat dalam program tu. Dijadikan secara tak langsung. Namun jika kau takut kilatan pedang, tutuplah wajahmu di hujung serbanmu agar orang yang masuk ke rumahmu kembali dengan membawa dosanya dan dosamu. Ya, kalau kamu takut benda tu, tutup, letakkan pedang kamu. Kalau dia bunuh kamu, dia lakukan apa saja, dia yang akan bertanggungjawab dan kamu akan selamat. Maksudnya di sisi Allah. Ini konsep fitnah ya, bukan konsep orang menceroboh. Ingat tu, konsep fitnah ni macam yang berlaku perang Jamal satu ketika dulu, ataupun perang Siffin, yang mana konsep tersalah faham, ya, berselisih pandangan yang akhirnya mengorbankan darah. Namun mereka itu mujtahidin semua.
Okay. Tetapi kalau orang datang nak merompak, itu lain pula kaedah. Man kutila duna malihi fahuwa syahid, kata Rasulullah. Siapa yang mati mempertahankan harta dia, syahid. Man kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang mempertahankan ahli keluarga dia, dia tu syahid. Itu berkaitan, kena faham elok-elok supaya tak tersalah nanti orang mencuri, ustaz kata sabar, tutup muka, habis. Ya, habis semua harta dia ambil, kita pun dia ambil. Tak jadi. Itu bukan. Ini hari fitnah. Hari yang mana macam kita ya, kadang-kadang ada perselisihan antara sahabat-sahabat kita di sunnah. Ada kaedah dia. Ini anak murid masuk, boom, jadi peluru pula dalam Facebook tu, mereka bergaduh. Tuan-tuan dan perempuan, kita ada adab ikhtilaf. Ya, ada ikhtilaf, kena ada. Jangan sampai kritikal sangat. Dah, kalau agak-agak kita nampak nasihat tak diterima, biarkan mereka, kita uzlahkan diri kita. Itu kaedah saya. Ya, sampai satu tahap ada kemuncak satu ketika tu, saya tak kenal ustaz-ustaz. Maaf kata, disebabkan saya tarik diri. Kalau krisis yang kita nampak, krisis yang tak seharusnya berlanjutan, sampai nak berdebat, saya terpaksa tarik diri dan memencilkan diri. Sampai ya, saya tak kenal ustaz tu lama saya mencilkan dia. Dia berkata, tak kenal ustaz? Tak kenal, maaf. Tak kenal. Ramai juga ya, ustaz-ustaz yang menonjol akhir-akhir tu saya tak kenal. Sebab saya ambil sikap terpaksa memencilkan diri daripada saya terlibat dalam mengkritik, ialah wallahu alam, na'udzubillah min zalik. Pasal saya dah bertemu pada orang tertentu di antara orang besar waktu itu, saya tanya macam mana berlaku tu. Pak, cerita berlaku hanya sikit je. Tapi jadi hebat. Ya, perselisihan tu akhirnya saya ambil sikap tarik diri. Na'udzubillah min zalik. Okey, Abu Dawud menuturkan Muhammad bin Yahya bin Faris bercerita kepada kami, Affan ibnu Muslim bercerita kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad bercerita kepada kami, Asim al-Ahwal bercerita kepada kami dari Abi Lubabah. Ia berkata, aku mendengar Abu Musa berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di hadapan kalian ada fitnah-fitnah laksana potongan-potongan malam dan kelam. Seseorang beriman pada pagi hari dan menjadi kafir pada petang harinya beriman dan pagi harinya kafir. Orang yang duduk saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan cepat. Abu Musa berkata, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Abu Musa menjawab, tetapkanlah berada di rumah-rumah kalian. Ini di antara kaedah fitnah, ya, ialah duduk di rumah. Dan sebaik-baiknya duduk di rumah, potongkan internet. Lagi selamat. Itu yang sakit ustaz, ya, bila potong internet tu habis cerita. Sakit. Kita berhadapan dengan fitnah berbagai-bagai. Dah lain dah, bukan fitnah di zaman orang-orang terdahulu. Kita zaman sekarang. Sehingga fitnah dalam rumah, fitnah di atas hujung jari. Hanya orang yang bertakwa saja yang boleh selamatkan diri. Ya, tak apa, tuan-tuan dan puan, jadikan ia sebagai ujian. Tambahkan iman kita dengan ketakwaan. Takut pada Allah. Buka ni pun kita takut pada Allah. Apa yang kita nak buka? Ya, takut pada Allah. Baik. Isyarat Rasulullah SAW bahawa sebahagian kaum muslimin akan menyembah berhala. Okey. Imam Ahmad menuturkan Sulaiman ibn Harb bercerita kepada kami, Hammad ibn Zaid bercerita kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Asma, dari Sauban, Rasulullah bersabda. Hadis yang panjang, kita baca terjemahan dia. Sesungguhnya Allah menghimpunkan bumi untukku, hingga aku melihat belahan-belahan timur dan barat, dan kekuasaan umatku akan mencapai bahagian bumi yang dihimpunkan. Okey, ini di antara mukjizat Rasulullah SAW. Ya, Allah bukakan gambaran kepada dia, Islam berkembang dari timur ke barat, utara dan ke selatan, dinampakkan kepada Rasulullah. Itu pasal keyakinan dia dahsyat. Allah nampakkan. Ya, subhanallah. Kita tak nampak. Tak mana keyakinan kita? Kita tak nampak timur tak ada cahaya, selatan tak ada cahaya, barat tak ada cahaya. Yang nampak sekarang corona je. Coronavirus je. Okey. Macam mana nak jadi kuatkan iman? Tuan-tuan dan perempuan, betul Rasulullah nampak cahaya, yakni gambaran bahawa di timur dan di barat, utara dan selatan adalah milik Islam.
memadai bagi saya beriman dengan hadis Rasulullah. Rasulullah nampak, kita beriman. Kita pun nampak. Tak tunggu kita nak tengok tu. Tapi kita beriman dan akhirnya terbukti kegemilangan kerajaan Islam pada satu ketika. Bermula Rasulullah, sahabat, Khulafa ar-Rashidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sehingga kerajaan Osmaniyah yang baru je 100 tahun lebih kurang, baru je jatuh. Ya, mengisyaratkan kegemilangan umat Islam yang cukup dahsyat. Yang dikatakan zaman pemerintahan Sulaiman, Qanun. Ya, pemerintahan yang kemuncak, yang digeruni oleh seluruh negara-negara kufar. Ya, dahsyat. Bayangkan, kita tak pernah dengar apabila salah seorang pemimpin Islam mengatakan, ya, aku akan hantar tentera, ada permulaan, tak ada pengakhiran. Itu zaman kegemilangan Islam. Dahsyat, disebabkan hanya seorang wanita sahaja dia boleh melafazkan kalimah tu. Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, walaupun sezalim dia, apabila dia mendengar tentera orang Islam yang ditawan di atas kapal di tanah Hindi, ya, oleh Raja India pada ketika itu yang kafir, dia bunuh orang Islam di situ, lalu dia mengatakan, aku tak akan biarkan mereka melakukan perkara tersebut. Lalu dihantar Muhammad bin Qasim. Ya, Muhammad bin Qasim dihantar ke sana. Siapa Muhammad bin Qasim? Berapa umur dia? 18 tahun. Anak kita tengah sedap main game ni. Menang game. Muhammad bin Qasim dengan tenteranya datang tumbang kerajaan India. Itu yang di Karachi, Port Qasim tu. Ya, Muhammad bin Qasim. Kegemilangan, kehebatan Islam dahsyat. Ya, kita dengar, kalau kita tengok cerita dan saksikan bacaan-bacaan sejarah Islam, tegak bulu roma, kehebatan. Bila dia berada di tengah-tengah lautan Mediterranean, kerajaan salib dengan beratus kapal bertemu dengan tentera Islam Barbarossa. Tumbang kerajaan kafir. Tentera Islam hanya berapa ketul je kapal dia. Tetapi ada Allah. Tumbang. Dibuat cerita apa tu? Pirate apa? Di antara benda-benda dia menghina Barbarossa, panglima Islam. Yang ada janggut ular ke apa. Dia hina tau. Ada satu, waktu tu ada satu cerita tu, last disebut Barbarossa. Saya pun, bukan ada TV kat rumah, tapi waktu pergi ke Mesir, waktu tu ada channel tu, tengok apa cerita. Di akhir kalimah disebut Barbarossa. Masya Allah kata. Dia sebut panglima perang Islam di atas lautan, Barbarossa. Orang lain kapal di dalam laut, tentera Islam kapal di atas bukit. Bukan atas darat dah, atas bukit. Dia merentasi bukit tu nak turun ke teluk tu. Ya, untuk menjajah negara kufar yang menghina Islam. Dahsyat. Memang tak tergambar. Itulah Islam. Kemuliaan. Bila Islam, kita sebagai seorang Islam, kreativiti itu datang. Ya, kreativiti itu datang. Bukan senyap, alah waraknya dia ni Islam dia. Itu bukan warak. Ya, itu tak bergerak. Tak ada apa yang kita nak sebut. Okey, baik. Sesungguhnya Allah menghimpunkan bumi untukku hingga aku melihat belahan timur dan barat, dan kekuasaan umatku mencapai bahagian-bahagian bumi yang dihimpunkan. Ya, sampai barat, sampai utara, selatan, Asia Tenggara, Islam telah membuktikan kita mempunyai kerajaan yang agung yang disebutkan Kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka. Bukan sebarangan kerajaan. Kekuatannya cukup dahsyat sebenarnya. Alah Melaka, kita nampak Melaka sekarang. Tak. Kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka. Yang jatuh kerajaan, kerajaan Gangga Negara, jatuh kerajaan Majapahit, jatuh Langkah Suka. Ni dia Kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka. Yang sejarah tak menceritakan secara terang-terangan. Kenapa tak cerita? Kerana kehebatan. Itu pasal dalam isu bila bendera diterbalikkan. Saya dulu tak berapa kisah, tetapi bila baca fakta-fakta sejarah, kerajaan Malaysia mengambil bendera Malaysia tu, yang bulan dan bintang tu, adalah diambil daripada kerajaan Osmaniyah. Bila saya baca tu, memang saya pemarah bila mereka balikkan bendera. Keagungan Islam, kedahsyatan bagaimana kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka berhubung dengan kerajaan Osmaniyah. Ya,
kalau tidak adalah disebabkan pengkhianat di dalam orang-orang kita yang menyebabkan kerajaan Islam ni jatuh. Na'udzubillah min zalik. Dahsyat tuan-tuan dan puan-puan, baca sejarah Kesultanan Islam Melayu Melaka bukan sebarangan. Bayangkan raja menghantar siapa hang tuah pergi meminang hang lipo. Kan? Sampai begitu sekali hubungan diplomatik dia. Dahsyat. Yang dikaitkan dengan India juga begitu sekali. Diplomatik kerajaan kita, saya bangga sebagai kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka, ya, yang telah hilang pada hanya tinggal dalam sejarah umat saja. Ala kulihat, ya, kita nak menceritakan bahawa kedudukan kerajaan yang Allah berikan kepada agama kita ini kemuncaknya, dan kita dah jatuh. Tak nafikan kita dah jatuh. Ada yang nak nafikan, kena mengiyakan. Apabila jatuh kerajaan Osmaniyah, Khilafah Osmaniyah yang terakhir pada 1927 ke 24, ya, yang dipimpini oleh Kamal Atatürk, menjadi pengkhianat bagi agama kita. Jatuh Sultan Abdul Hamid 2 ke 3? Ya, 24 kan. Merupakan tangisan umat Islam sebenarnya. Maka berpecah umat Islam. Namun begitu, khabar gembira untuk kita. Umat akhir zaman akan bertemu dengan khilafah itu. Tapi bukan khilafah yang Syahri Muhammad tu cakap. Oh, sekarang dia jadi Imam Mahdi lah, apalah. Al-Arqam punya cerita. Khilafah yang sebenar akan muncul. Tetapi jangan tunggu khilafah itu muncul. Kita bergerak untuk kemunculan khilafah tersebut. Yakni kita istiqamah dengan ilmu, istiqamah dengan amal dan kerjasama antara ahli sunnah. Ya, buat. Teruskan. Yang paling penting istiqamah. Okay? Kerana kerajaan ini akan muncul pada akhir zaman yang sudah tentu tidak dinafikan, yang dipimpin oleh Imam Mahdi itu sendiri. Ya, tak dinafikan. Okey. Baik. Aku memohon kepada Tuhanku agar mereka tidak binasa kerana kekeringan yang menyeluruh, yakni apa dia? Kemarau. Dan agar Allah tidak memberi kuasa musuh untuk menguasai mereka selain diri mereka sendiri, lalu menyerang perkumpulan mereka. Sesungguhnya Rabbku firman, wahai Muhammad, sesungguhnya apabila aku sudah menentukan satu keputusan, maka keputusan itu tidak dapat ditolak. Aku memenuhi permintaan untukmu. Aku tidak akan membinasakan mereka dengan kekeringan yang menyeluruh, dan aku tidak memberi kuasa musuh untuk menyerang mereka selain mereka sendiri, lalu mereka menyerang kumpulan mereka meskipun mereka dikepung dari segala penjuru. Atau beliau menyebut, siapa pun musuh yang berada di berbagai penjuru hingga sebahagian dari mereka membinasakan sebahagian yang lain dan saling menawan satu sama lain. Yang aku takut terhadap umatku adalah pemimpin-pemimpin yang sesat. Okey, dalam bab ini dia ada beberapa berkaitan dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam siri doanya ada 3 perkara. Ya. Kalau kita pergi kat Madinah tu, waktu kita keluar, dia akan keluar tu dipusing ke kanan tu. Ya, sebelum melalui kawasan Baqi' tu, di sebelah kiri dia pusing tu, sebelah kiri ada satu masjid. Nama masjid itu adalah Masjid Ijabah. Okey. Masjid Ijabah inilah berkaitan dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun dah tak ingat apa dia. Ya. Tapi satu daripada duanya yang saya ingat, pertama Rasulullah minta, ya Allah jangan kau jadikan umat aku mati disebabkan kemarau. Allah kabulkan. Yang kedua tu tak ingat dah. Dah lama tak pergi. Haji dah tak pergi. Yang ketiga, yang ingat bahawa ya Allah jangan engkau hancurkan umat aku dengan perselisihan mereka. Okey, yang tu Allah tak terima. Kerana apa? Bukan Allah tak nak terima, Allah jadikan ia sebagai ujian supaya kita sentiasa maksudnya berukhuwah, bersilaturahim dengan cara yang baik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Yang aku takut terhadap umatku adalah pemimpin-pemimpin yang sesat. Apabila pedang telah diletakkan di tengah-tengah umatku, pedang tidak akan diangkat dari mereka sehingga hari kiamat. Nampak tak? Satu benda yang menakutkan. Bila pedang maksudnya bila diisytiharkan perang pada umatku, dia tidak akan diangkat sehingga hari kiamat. Kiamat tidak akan terjadi hingga sejumlah kabilah dari umatku berhadapan dengan kaum musyrikin. Dan kiamat tidak akan terjadi hingga sejumlah kabilah dari umatku menyembah berhala. Akan muncul 30 pendusta di tengah-tengah umatku. Setiap umat mengaku dirinya Nabi.
padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi selepasku. Sekelompok di antara umatku akan senantiasa menang di atas kebenaran. Tidaklah membahayakan mereka yang menentang mereka hingga perintah Allah tiba. Okey, ini dia. Dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahawa tidak akan berlakunya kiamat sejumlah kabilah umatku ya berhadapan dengan kaum musyrikin dan sejumlah kabilah dari umatku menyembah berhala. Ya, menyembah berhala, dan diisyaratkan ya seolah-olah dalam hadis yang lain mengatakan bahawa berhala akan kembali ke tanah Hijaz. Ya. Sudah nampak pun. Ya, di Dubai sebiji berhala besar. Habis dah. Ya. Ya. Saya nak kongsi maklumat. Ya, sila. Semalam saya buka internet daripada Facebook. Satu benda yang aku yang sebut hadis Muslim ni yang dinampak timur dan barat kan. Sekarang ni di Jerman, di Amerika, di Brazil, di negara barat lah, khususnya Eropah ni sudah ramai masuk Islam. Masuk Islam. Dan paling ramai ialah wanita. Termasuk artis-artis yang juga artis yang lokal lah, yang pop ni antarabangsa tu kuat. Namun kita sampai British ramai masuk Islam. Kemudian yang sebelah sini, sebelah Timur Tengah pula, ramai pula nama berhala-berhala besar-besar. Timbul cendawan di sebelah Timur Tengah, menyebabkan yang apa ni, yang Abu Dhabi, dekat-dekat lah. Dan kita tengok dalam siri majalah Mekah Majalah 3 ni, TV1 saya lupa, peristiwa dunia, dia cerita jelas. Malah bulan puasa ni kita 3 tahun sudah memang berbuka di situ pula. Warak di sini buka kat kuil kan, kat kuil ataupun tempat menggadi, tapi tempat bukan dalam ya dia minum buka di luar. Namun nak cerita apa yang tak cerita ni memang betul lah, ada sini berkait yang kembali menyembah berhala. Takutlah kita dalam bab-bab yang begini, tapi ialah fitnah sedang berlaku di tanah Arab yang kita tak tahu, yang mungkin kita tak berapa nak nampak kan. Tapi ala kulli hal kita kena banyak berdoa. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, memang akan bila kita study balik hadis-hadis yang mengatakan tentera Jashul Ghuzwatil Ka'bah, tentera yang akan menyerang Kaabah akan muncul kan. Itu satu bab yang menarik, macam mana mereka boleh masuk, sedangkan itu adalah negeri yang macam kita juga berdaulat. Ya, tak boleh nak masuk tapi akan masuk. Berarti ada benda yang sedang berlaku untuk menepati hadis tersebut. Oleh kerana itu dalam bab-bab yang begini, tuan-tuan dan perempuan, istiqamah dengan agama kita. Ini masalah kita. Tu orang Arab. Kita orang Arab, contoh kita orang Arab. Ya. Orang Arab pun boleh buat gitu. Kita jangan begitu. Agama, kerana akan timbul fitnah-fitnah yang dahsyat. Memang ada benda yang agak menakutkan, tapi golongan-golongan yang jahat ni mengambil kesempatan lah. Ahli bid'ah yang mengambil kesempatan disebabkan negeri itu tanah Arab yang dicap sebagai Wahabi. Jadi bila berlaku bagi mereka mesti perfect macam Rasul juga. Mana manusia kan. Ala kulli hal, baik, gambaran fitnah sekarang, di antara fitnah memang tidak dinafikan ramai yang masuk Islam, ya, disebabkan itu ada kelebihan lah, kebaikan peristiwa-peristiwa yang berlaku setelah kita mendatangkan bukti. Namun di sana juga ada fitnah yang paling besar, ialah apabila berhala-berhala telah muncul di tanah Arab, seperti di Dubai, di tanah Hijaz itu sendiri, ya, berhala-berhala yang disembah. Dan akhir zaman akan berlaku perkara-perkara tersebut. Ini memang dunia menjelang kiamat. Kemudian Rasulullah mengatakan akan muncul 30 pendusta di tengah-tengah umatku. Kira siapa yang tahu, kira yang mana mereka ini mengaku dirinya Nabi. Okey? Padahal akulah penutup para Nabi. Mengaku dirinya Nabi. Di Malaysia ada yang mengaku Nabi. Ada tak? Siapa dia? Rasul Dahari bukan. Rasul Dahari Ustaz memang nama dia Rasul. Kaha. Ya, Kaha yang duduk di Kemensah, yang belakang zoo negara. Kenapalah dia tak duduk dalam zoo negara? Ya. Kahar mengaku diri Nabi, jahat dia tu. Ya. Dia mengambil saham di antara pendusta-pendusta sebelum munculnya Dajjal. Dia orang Melayu yang paling jahat di antara, selepas tu Ayah Pin.
Lepas tu adalah Tuhan Harun. 3 orang ni, ya, ada seorang tu Jibril. Seorang ni perempuan. Ha. Cikgu Maryam. Cikgu Maryam. Carry Park dekat sini. Maryam Karipap. Oh, Karipap. Oh, nama tempat. Maryam jual Karipap ke? Dah mati lah. Dah mati. Alhamdulillah. Dia mengaku apa? Dia aku jadi Nabi. La ilaha illallah. Ada juga si Maryam tu ngaku diri Nabi. Ya. Tetapi di Indonesia macam cendawan. La ilaha illallah. Nabi sana, Jibril sini, Isa sana, Mahdi. La ilaha illallah. Itu menyakitkan. Di Indonesia tak ada satu apa ketegasan jabatan agama ke apa, wallahu alam. Tetapi di Malaysia ada kebaikan, ya, jabatan-jabatan agama yang bertindak, ya. Ialah kami, pasal kami duduk KL, kami nampak macam golongan-golongan Kemensah ni, golongan Harun, Kahar ni lah, ya, mereka tak berganjak tau. Mereka tak berganjak. Mereka kata, Kahar dah kata kami ni ahli syurga. Habis cerita. Beriman mereka kepada Kahar ni. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan, berbahaya. Jadi nak kira-kira lah, macam Musailamah Al-Kadzab yang kahwin dengan perempuan tu, ya, yang mengaku dirinya Nabi, tu dah 2. Kemudian siapa dia yang ketua Beralwi itu pun mengakunya dirinya Nabi. Lepas tu gerakan apa nama Muhammad Ahmadiyah, ya, apa dia gerakan tu, Mirza Ghulam Ahmad tu, ya, Qadiani, mengaku dirinya Nabi. Jadi kalau kita boleh kira berapa banyak, ya, kalau dah sampai 30 akan muncul satu lagi yang disebutkan Dajjal tu. Itu kena pandai lah cari maklumat siapa yang boleh kira kan. Pasal kita nak, Rasulullah kata akan sampai 30 orang, ya, 30 pendusta. Kerana apa? Dalam hadis yang lain, yang berikutnya itulah Dajjal. Ya. Padahal aku adalah penutup para nabi, khatimun nabiyyin. Jelas dalam Al-Quran mengatakan khatimun nabiyyin, dalam hadis khatimun nabiyyin, tetapi apa mereka kata? Rasulullah tak kata khatimur rasul. Dia pusing kat gitu. Orang tak belajar bahasa Arab memang mental dia problem kan. Sebelum jadi rasul mesti jadi nabi. Jadi kalau khatimun nabiyyin tu berarti nabi tak ada, rasul pun habis dah. Tapi dia boleh pusing, khatam maksud penutup Nabi tapi Rasul belum penutupnya. Auzubillah syar. Okey. Padahal setiap mereka mengaku Nabi, padahal akulah penutup Nabi. Tidak ada Nabi setelahku. Kita beriman. Okey, ini ayat yang saya katakan, la tazalu ta'ifatun min ummati. Sekelompok di antara umat aku akan sentiasa menang di atas kebenaran. Tidaklah membahayakan mereka bagi orang yang menentang mereka hingga datang keputusan Allah, yakni hatta perintah Allah tiba. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah berada dalam kawasannya. Yakni apa dia? Kita berada dalam kelompok kerana tuan-tuan dan puan-puan mempelajari Quran dan Sunnah. Puan dan puan nak mengharapkan kita istiqamah dengan Quran dan Sunnah yang sahih ini, berarti kita secara kasar dah register. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita, Allah bagi petunjuk kepada kita supaya kita berada di atas jalan ini dengan sebaik-baik yang mungkin. Baik, kita ambilkan satu hadis ni. Fitnah al-ahlas. Abu Daud menuturkan Harun bin Abdullah bercerita kepada kami, Abu Daud bercerita kepada kami, Yahya bin Uthman ibn Sa'id al-Himashi bercerita kepada kami, Abu Mughirah bercerita kepada kami, Abdullah ibn Salim bercerita kepada aku, Al-Ala ibn Utbah bercerita kepadaku dari Umar ibn Hani al-Unsi. Aku mendengar Abdullah ibn Umar berkata, satu ketika kami duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lantas menyebutkan fitnah-fitnah dan terus menyebutnya hingga beliau menyebutkan fitnah al-ahlas. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah fitnah al-ahlas? Baginda menjawab, adanya pemusuhan dan peperangan. Selanjutnya fitnah kesenangan yang muncul dari bawah kedua kaki seorang dari ahlul baitku. Ia mengaku keturunanku padahalnya bukan. Para pembelaku adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian manusia bersepakat mengikut seorang lelaki sebagaimana bersatunya pangkal paha. Berikutnya fitnah gelap gulita yang menimpa setiap orang di antara umat ini hingga ketika dikatakan fitnah telah berakhir, ia kembali lagi. Saat itulah seorang beriman pada pagi hari, lalu pada petangnya kafir, hingga orang yang terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok iman yang tiada nifaknya dan kelompok nifak yang tiada imannya.
Jika itu sudah terjadi, maka tunggulah Dajjal pada hari itu dan juga hari esok. Okey. Jadi dalam hadis ini mengisyaratkan satu fitnah yang besar, ya, yang berlaku. Maksudnya kalau berlaku peristiwa itu, maka Dajjal dah confirm dekat sangat-sangat. Nanti kita kupas, kita habiskan hadis ni. Abu Daud menuturkan, Qa'nabi bercerita kepada kami, Abdul Aziz menceritakan juga dari kami, dari ayahnya, dari Umarah ibnu Amir, dari Abdullah ibnu Amr ibnu As, Rasulullah bersabda, bagaimanakah keadaan kalian dengan zaman yang hampir tiba, di saat manusia dipisahkan dan dipilah-pilah apa pula tu, ya, yaghzala nafihi gharbalatan qad mirjat uhuduha. Okey. Janji-janji dan amanah mereka telah rosak, mereka berselisih dan mereka menjadi seperti ini. Beliau menjalingkan jari jemari satu sama lain. Para sahabat bertanya, apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah? Baginda menjawab, ambillah apa yang kalian ketahui, yakni kebenaran, tinggal apa yang kalian ingkari, terimalah orang-orang yang tentu kalian, dan tinggallah urusan-urusan awam kalian. Okey. Baik. Dalam bab ini Rasulullah SAW menceritakan satu perkara yang berkaitan dengan fitnah yang datang begitu dahsyat kepada manusia. Dia berkaitan dengan fitnah yang sama juga pada awal tu, yang mengelirukan kita. Tuan-tuan dan perempuan, satu je usul bagi menyelesaikan masalah fitnah. Ambil usul ni, selesai masalah. Belajar Quran dan Sunnah. Itu je, selesai masalah. Dari guru yang betul-betul amanah, yang orang kata guru mursyid, maksud guru-guru yang betul-betul amanah, yang berpegang Quran dan Sunnah mengikut fahaman 3 Quran yang terbaik. Itu je cara menyelesaikan. Kalau tak, kita akan buta sampai kesudah kita buta. Na'udzubillah, takkan sampai nak bertemu Allah kita dalam keadaan buta, tak mengenal pencipta kita sendiri. Jangan. Ya, penting sangat. Alhamdulillah, terima kasih siapa yang mengasaskan Baitul Sunnah di sini. Di antara punca, ya, sumber kita mendapat ilmu yang tepat. Penting sangat. Allah bagikan pahala, Allah bagikan syurga, ya, bagi kita yang bersama-sama membangunkan ni. Penting sangat. Kenapa? Ini sahaja jalan nak menyelamatkan fitnah akhir zaman, dengan ilmu, bukan dengan pandangan dan pendapat, dengan ilmu. Dan gurunya mesti gurunya, kata Ibn Sirin, inna hadza ilma dinun. Ilmu ini adalah agama. Maka tengok siapa yang kita akan ambil. Maksudnya hanya orang-orang sunnah yang mengenali sunnah. Itu je. Ya, orang yang pemata ini dikenali macam mana pepatah manikam. Patah-patah. Ala kulli hal, nak menceritakan hanya orang sunnah yang mengenali sunnah, maka dia tengahkan guru-guru yang mursyid atau guru-guru yang memberi petunjuk mengikut sunnah, maka itu sahaja jalan penyelesaian. Kalau tak, jangan harap kita akan dapat menyelesaikan. Oleh kerana itu dalam fitnah ahlas ini bergantung pada ilmu. Fitnah apa semua bergantung kepada ilmu. Kerana ilmu tu kita nampak, ini fitnah. Dia secara automatik, dia tengok tu, ini khawarij. Tengok lagi, ini macam kita tengoklah, ini liberal ni. Kita tahu. Ini yang ini murji'ah, Syiah. Nampak tak ilmu? Kalau tak, dahsyatnya dia buat amal, dia ketuk-ketuk badan, gedung-gedung, kan? Syiah. Nampak sembahyang dia dahsyat. Ya, kita tengok, ya Allah, dainya hitam. Allah. Haji Hashim dia hitam juga. Kan? Tak nak menceritakan fitnah dahsyat ni, kan? Sampai satu ketika kita menyaksikan Rasulullah kata, kalau kamu nak bandingkan amalan mereka, khawarij, fitnah khawarij, solat mereka bengkak-bengkak kaki, puasa mereka seperti Nabi Daud, dahsyat. Tapi tak mana nak kenal dia. Habis macam mana kami nak kenal? Tetapi mereka itu anjing di antara anjing ahli neraka. Yang mengisyaratkan kepada kita, ilmu tu dapat kenal. Walau orang tu berserban besar, walau berjubah, walau apa, ilmu dapat mengenalkan. Dengar seorang perempuan tu mengatakan, kami beriman kepada Tuhan yang menurunkan wahyu kepada siapa? Kepada Ali. Kami tidak beriman Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Muhammad. Itu dia pakai jubah, rupanya Syiah.
Berbahaya tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita ilmu yang tepat, dan Allah berikan kita petunjuk, dan Allah sampaikan kita bertemu dengan Rasulullah SAW di haud nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jazakallah Ustaz.